Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan kes Zara Khairina yang masih menjadi misteri, masih menjadi persoalan ramai orang. Ada beberapa kenyataan yang kita nantikan daripada pihak-pihak yang berkuasa. Perdana Menteri sudah membuat kenyataan. Pengarah JSJ, Polis Bukit Aman sudah membuat kenyataan. Peguam sudah buat kenyataan. Antara kenyataan yang kita nantikan adalah daripada Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution. Ramai yang menantikan siapa yang menjadi dalang utama. Dan yang paling kita tolak adalah berkaitan dengan fitnah. Saudara-saudara, Saifuddin disahkan akan bentang laporan kes Zara Khairina. Siapa fitnah akan kantoi. Nah, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution akhirnya bertindak. Dalam perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 17 Ogos 2025, Saifuddin berani bentang laporan penuh kes Zara Khairina di Parlimen. Siapa fitnah akan kantoi. Oke, sebelum saya teruskan kepada isu kita hari ini, saya perkenalkan kepada anda, ini adalah terapi imun. Kepada anda yang ada masalah kesihatan, 3 serangkai masalah penyakit berulang, kolesterol darah tinggi, kencing manis, dan apa saja masalah kesihatan yang anda alami, mungkin ini adalah asbab kesehatan anda. Nah, dengan mengambil terapi imun ini, boleh meningkatkan sistem imun badan anda. Sila hubungi saya sekiranya anda ingin bertanya lanjut. Kalau betul kerajaan nak sembunyi, apa perlunya Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, bentang laporan penuh kes Zara dalam Parlimen? Saudara-saudara yang saya amat hormati, ada gesaan daripada pembangkang untuk Saifuddin dan Fadlina letak jawatan kerana mereka dilihat tidak mampu untuk mengurus berkaitan dengan kes ini. Nah, tapi apa sebenarnya yang bakal disampaikan oleh Saifuddin? Parlimen itu bukan bilik mesyuarat kampung. Semua rakyat boleh akses. Media tunggu setiap patah perkataan direkod. Kalau nak cover line, paling senang diamkan je. Betul tak? Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri sendiri tampil. Maknanya berani sebab yakin ada bukti dan fakta jelas. Sedangkan dekat luar Nurul Islam dan geng dia sibuk tabur fitnah, konon ada VVIP terlibat. Konon kes ini nak disapu bawah kapet, konon kerajaan tak telus. Padahal pengarah JSJ Bukit Aman sahkan tiada pembabitan orang VIP. Tambah lagi, 3 pegawai kanan Polis Sabah dah dipanggil Jabatan Integriti. Kes diambil alih terus oleh Bukit Aman, bukan polis daerah. Akaun TikTok Zara, akaun TikTok yang fitnah kes Zara pun disiasat. Ada tangkapan dibuat. Hello geng, logik sikitlah. Kalau betul nak cover, adakah sampai Bukit Aman turun tangan? Adakah sampai Jabatan Integriti panggil pegawai kanan? Adakah sampai Menteri Dalam Negeri bentang di Dewan Rakyat? Mungkin ada yang tertanya-tanya di luar sana. Adakah mereka ini yang sedang mengambil alih kes ini? Adakah Menteri Dalam Negeri PM Anwar melindungi ataupun cover kebenaran di sebalik kes Zara Khairina? Bagi saya mereka tidak akan melakukan perkara itu pada pandangan saya. Sebab kalau bukan mereka yang menegakkan keadilan, siapa lagi? Bayangkan saudara-saudara, kes ini bukan satu kes yang ringan. Sehingga hari ini ramai melaungkan Justice for Zara. Rakyat Malaysia menantikan keputusan terkini, laporan terkini dan bukti terkini. Kita nak pihak-pihak berkuasa untuk menangkap dalang utama untuk mendedahkan misteri kematian Zara Khairina.
Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sehingga hari ini kita masih mahu misteri kes Zara untuk didedahkan. Siapapun pelaku, siapapun dalang, dan siapapun juga yang terlibat yang perlu bertanggungjawab atas kematian Zara Khairina perlu dihadapkan ke undang-undang, perlu dikenakan tindakan, perlu dikenakan hukuman yang setimpal kepada mereka-mereka yang bersalah di luar sana. Setelah pengarah JSJ membuat kenyataan berkaitan kes Zara Khairina, setelah Bukit Aman mengambil alih kes ini, satu keputusan terbaru daripada Jabatan Siasatan Jenayah yang saya nak kongsi kepada anda yang ramai perlu tahu. Beberapa siri fitnah yang kita sudah dengar sebelum ini akhirnya telah dinafikan. Fitnah ini berkaitan dengan kes ini, akhirnya semua itu telah dijelaskan. Contohnya berkaitan dengan mesin basuh, audio yang tular, Ibu Zara sama dokter, semuanya tidak benar. Nah, ada satu keputusan daripada JSJ saya nak share kepada anda. Keputusan tindakan daripada Jabatan Siasatan Jenayah. Akhirnya rujuk semula kertas siasatan kes Zara ke AGC. Kali ini tindakan serius daripada JSJ. Kita dapat lihat komitmen untuk menyelesaikan, untuk membongkarkan kes kematian ini. Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman merujuk semula kertas siasatan kes kematian pelajar Zara Khairina Mahathir ke Pejabat Peguam Negara. Menurut artikel ini pada 17 Ogos dikatakan JSJ rujuk semula kertas siasatan ke AGC esok, yaitu pada 18 Ogos. Pengarahnya Datuk M. Kumar berkata, ia bagi mendapatkan nasihat dan arahan setelah tindakan siasatan lanjut dilaksanakan pasukan khas JSJ Bukit Aman. Setakat ini polis telah merakam percakapan 195 saksi, antaranya pelajar, guru, pegawai perubatan, warden, pengawal keselamatan, dan ibu bapa. Siasatan polis memfokuskan kepada dua elemen penting, melibatkan siasatan daripada aspek inquest dan perlakuan jenayah lain seperti buli, serta penularan berita palsu. PDRM menyeru masyarakat tidak membuat sebarang spekulasi atau mencetuskan sentimen yang boleh menimbulkan suasana tidak harmoni. Kumar berkata, polis memberi jaminan proses siasatan adalah menyeluruh dan telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Begitu juga yang sudah dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan, kita berharap Jabatan Siasatan Jenayah, PDRM, PMX sebagai Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Kerajaan Malaysia tidak melindungi mana-mana pihak, tak kira menteri kah, anak menteri kah, cucu menteri kah, siapapun juga, anak YB. Yang penting namanya VIP, VVIP. Kalau mereka ada terlibat dalam kes ini, kita tidak mahu pihak-pihak yang berada di depan, Anwar Ibrahim sebagai PM, JSJ, pengarah JSJ, Jabatan Siasatan Jenayah, Polis Bukit Aman, supaya mereka tidak melindungi mana-mana pihak. Akhirnya kita berharap semua ini dapat penyelesaian dan keadilan dapat ditegakkan.